Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa aslih syu'una ummati wa faraj anna al-humuma wal humuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimuliakan kepada para habaib dan juga kepada ahli bait keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersua kembali dan insya-Allah kita akan menyambung pembacaan kitab kita, kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan kita sampai pada muka surat 37 yang sebagaimana kita baca kemarin mengenai tanda-tanda seseorang itu mati hatinya. Bila mana dia ini melakukan dosa, dia tidak merasa apa-apa. Bahkan ketika mana dia tinggalkan ketaatan, dia tak rasa apa-apa, tak rasa menyesal, tak rasa sedih. Dan ketika mana dia rasa buat dosa, lalu dia merasa tidak merasa bersalah, maka ini dosa yang agak besar. Maka hendaklah dia menyedari perbuatan itu adalah satu perbuatan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu hendaklah dia kembali kepada Allah. Ketika mana dia kembali kepada Allah, bagaimana kalau seorang itu kata, saya terlalu banyak dosa Ustaz, dahulu saya buat maksiat, kemudian dalam buat maksiat, sembahyang pun tidak, taat pun saya tinggalkan, maka dosa saya sangat besar. Adakah Allah Ta'ala akan ampunkan saya? Adakah saya ini ada peluang untuk jadi soleh? Adakah saya ni maknanya ada jalan ke saya boleh jadi ahli syurga? Adakah layak saya masuk dalam syurga? Maka kenyataan-kenyataan ini boleh membawa kepada seorang itu berputus asa dengan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menyayangi hamba dia. Bukti Allah Ta'ala menyayangi hambanya ialah walaupun hambanya melakukan dosa, namun Allah Ta'ala masih lagi memberi nikmat dan memanjangkan umur supaya kita kembali kepada Allah. Maka menyedari besarnya sesuatu dosa itu adalah baik. Bagus kalau dia sedar dosa ni saya buat dosa besar. Bukan dosa besar tu bagus, tidak. Menyedari, dia sedar dia buat dosa. Jika memang ia itu lahir daripada penyesalan hati, dan dosa besar itu membawa kepada dia ini nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia melakukan dosa besar banyak, saya pernah minum arak Ustaz, saya pernah berjudi, saya pernah berzina, saya pernah buat dosa besar, lalu dia ini menganggap bahawa Allah tak akan ampunkan dosa dia, maka ini sangat bahaya. Kerana dia termasuk orang yang berputus harapan dan juga putus daripada rahmat, menganggapkan bahawa dia telah putus dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ini kita membicarakan dalam muka surat 37, berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan bahawa la ya'zimu zamba 'indaka azamatan tasudduka an husni zanni billah. Jangan kiranya
besarkan dosa padamu dengan besar, yang menegahkan ia akan dikau daripada berbaik sangka pada Allah. Maknanya dikatakan bahawa jangan kamu membesarkan dosa kamu ini sehingga besarnya kamu rasa dosa besar sampai kamu terhalang nak bersangka baik dengan Allah. Sampai kamu ini melihat bahawa seolah-olah tidak ada jalan keluar untuk kamu. Seolah-olah Allah Ta'ala ini sudah tidak akan mengampuni dosanya lagi. Maka ini buruk sangka. Sebesar mana dosa kamu, jangan sampai besarnya dosa kamu sampai kamu buruk sangka dengan Allah. Sebesar mana dosa kamu yang kamu lakukan, sebesar mana dosa yang kita lakukan, kita tetap kena berbaik sangka dengan Allah. Dan Allah tidak suka kepada hamba-Nya yang berputus asa. Kerana daripada berputus asa itu membawa kepada buruk sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun." Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah serta pertolongan Allah. Sesungguhnya tidaklah berputus asa daripada rahmat Allah dan juga pertolongan Allah itu kecuali mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita ini berputus asa dengan Allah, berputus asa dengan rahmat Allah. Maka adalah yang demikian itu menunjukkan atas ketiadaan makrifatmu pada Tuhanmu. Kamu berputus asa dengan Allah menunjukkan kamu tidak mengenali Allah. Macam contoh, kita ini maknanya jumpa satu orang ataupun orang bagi tahu tentang satu orang. Kamu kenal tak Ahmad? Kenal. Ahmad dia kata, dia ini orang yang begini-begini, kita cerita dia. Maka dalam keadaan macam itu, bila kita dah mengenali seseorang tadi, kita hanya tahu begitu, lalu kita tak boleh kata boleh percaya dah Muhammad ni begini-begini. Tak boleh, sebab kamu tak kenal betul dia. Kalau kamu kenal betul, kamu akan tahu dia orang macam mana. Orangnya baik, begini-begini dan seumpamanya. Bermakna bila orang yang sudah kenal betul dia, orang tahu dah sifat dia, Muhammad ni orang baik, Muhammad ni orang suka tolong orang dan seumpamanya, maka ketika itu sudah tidak ada lagi buruk sangka. Kerana apa? Sudah mengenali sifat dia. Maka manusia yang berburuk sangka dengan Allah, dengan menyatakan bahawa Allah tidak akan ampun dosanya kerana dosanya terlalu banyak, maka bermakna dia tidak benar-benar mengenal Allah, makrifat Allah. Kalau orang baik, kita tengok orang baik, maka kita kena mengetahui Allah Maha baik terhadap hamba-hambanya. Maka orang itu betul belum lagi ketiadaan mengenalmu, makrifatmu pada Tuhanmu. Kerana bahawasanya orang yang arif itu apabila jahat daripadanya, jatuh daripadanya dosa. Itu jahat, berarti maksudnya jatuh. Orang yang arif billah itu apabila jatuh daripadanya dosa, maka zikir ia akan Allah. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makrifat orang buat dosa itu bukan macam kita. Mereka itu kalau kita ni kira soleh, mereka itu dah kira bersalah dah. Dah bersalah dah. Syekh Junaid Baghdadi, dia tengok orang minta sedekah, dia kata dalam hati. Dia kata dalam hati orang ni, kalau dia kerja molek tak minta sedekah. Malam tu dia bermimpi, dalam mimpi tadi disuruh dia makan mayat. Mayat siapa? Mayat orang yang diumpat tadi. Lalu dia terkejut daripada tidur, dia mengatakan aku hanya umpat dalam hati saja, tapi sudah disuruh mimpi makan mayat. Imam Asy-Syafi'i, dia seorang yang alim. Pernah satu ketika dia merasa dirinya, aku ni sudah alim. Bila dia merasa dirinya alim, maka Imam Syafi'i bermimpi. Dalam mimpi itu, tiba-tiba dia duduk dalam satu mahkamah jatuhkan hukum. Hukuman Imam Syafi'i lah hukum mati, hukum bunuh. Kenapa? Sebab merasa dirinya alim. Maknanya ini maqam tidak sama kedudukan.
Tapi maksudnya Allah memberitahu kepada dia. Maka orang yang arif billah, bila dia jatuh kepada maksiat, apabila dia buat dosa, maka dia zikir ia akan Allah, dia cepat-cepat kembali kepada Allah. Maka demikian juga kita. Demikian juga kita, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Dan apabila kamu ini jatuh kepada kesalahan, dosa, maksiat, maka ikutilah dengan kebaikan yang menghapuskan dosa maksiat tadi. Dan hendaklah kamu bergaul dengan orang ramai dengan akhlak yang baik. Maka orang yang jatuh kepada dosa, hendaklah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang ahli makrifat, yang sudah kenal Allah, bila dia buat dosa, dia cepat kembali pada Allah. Kerana dia mengetahui bahawa Allah Ta'ala itu maha pengampun, maha pengasih di atas segala dosa-dosa hambanya. Hanya berbeza orang yang sudah mengenal Allah, orang yang peringkat dia makrifat kepada Allah, dengan kita orang awam ini yang banyak dosa. Bezanya macam mana? Bezanya sebagaimana Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis riwayat daripada Abdullah ibn Mas'ud, yang mengatakan bahawa seorang Muslim itu apabila dia melakukan satu dosa, maka dia merasakan bagaikan bukit akan runtuh jatuh atas kepala dia, menimbusi dia, rasa takut bersangatan. Ini orang Muslim, orang yang benar, orang mukmin yang benar-benar kepada Allah Ta'ala, yang sudah mengenal Allah. Ada pun orang-orang yang melakukan dosa, maknanya bagaikan lalat yang hinggap di atas hidung dia, itu sahaja, dihalau dengan tangan saja, begitu mudah sahaja. Maka ini beza. Dua-dua kembali pada Allah, tapi waktu kembali dalam keadaan takut, benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dikatakan bahawa itu kedudukan orang-orang yang ingat kepada Allah dan mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan lagi, kerana bahawasanya orang yang arif itu apabila jatuh dia daripadanya dosa, maka zikir ia akan Allah. Maka apabila telah zikir ia akan Allah Ta'ala, dipandangnya anugerahnya, anugerah Allah, dan diperbaik sangkanya, yakni sangka baik kepada Allah. Bila dia bersangka baik kepada Allah Ta'ala, maka jadi kecillah dosanya pada pihak karam Allah, yakni pada pihak kemuliaan Allah. Bagi Allah, maknanya perkara itu mudah untuk Allah Ta'ala nak menghapuskan akan dosa dia. Kerana apa? Kerana Allah lah yang maha pengampun, Allah Ta'ala maha penyayang. Maka disuruh kepada kita ini supaya kita mengingati Allah Ta'ala apabila kita jatuh kepada dosa. Bila sudah jatuh kepada dosa, cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan bahawa manusia ini ataupun kita semua orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, dalam keadaan takut dan juga harap kepada Allah mesti ada. Harap dan takut mesti ada. Kerana apa? Kerana harap inilah yang membangkitkan kita amal, dan takutlah yang menyebabkan kita tinggal maksiat. Maka takut itu perlu ada. Ada dalam hati kita. Dan kita perlu rasa takut, dan kita kena rasa tamak untuk mendapat redha Allah. Sebab itu kata wa khaufan wa tama'a, takut dan juga tamak. Tamak ini maknanya harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia ni dalam berharap dengan takut, katanya Ibnu Ajibah, ada 3 bahagian. Bahagian yang pertama, peringkat permulaan, orang dipanggil ahlul bidayah. Ahlul bidayah ini maknanya
orang itu peringkat permulaan, maka yang bagi lahum taghlibu janibil khauf, maka hendaklah dia lebih kepada banyak takut. Peringkat awal ini dia kena banyak takut. Dia kena peringkat awal ahli bidayah. Maknanya ahli bidayah ni ahli orang yang peringkat permulaan. Jadi peringkat permulaan dia kena banyak takut. Kerana apabila takutnya lebih, maka membawa kepada dia tinggalkan maksiat, dia melakukan amal. Ini, maka ini peringkat orang yang permulaan, yang afdalnya dia kenanya, yang sepatutnya dia kena lebih kepada takut. Lebih kepada takut. Dan yang kedua dia panggil ahlul wasat, iaitu orang pertengahan. Tadi bidayah permulaan, ni yang kedua pertengahan. Pertengahan tadi yang bagi lahum an ya'tadila khaufuhum wa raja'uhum, yakni hendaklah dia itu bersamaan takut dan harap. Takut pun ada, harap pun ada, tapi bersamaan saja. Yang tadi harap tu ada, tapi takutnya lebih. Mesti kena takut lebih. Takut kerana apa? Dengan takut itulah membangkitkan dia amal. Dan bila peringkat pertengahan, takut ada, harap pun ada, dan takut dan harap itu ya'tadilu, ya'tadila, bersamaan. Sama dia. Begitulah dia takut, begitulah dia harap. Dia harap sungguh-sungguh. Maknanya dalam waktu yang sama dia takut sungguh-sungguh. Kesan daripada takut itu dia tinggalkan maksiat, kesan daripada harap itu dia melakukan ibadat. Adapun ahli nihayah. Ahli nihayah ni orang yang maknanya penghabisan, ataupun orang yang wasilun, orang yang sampai kepada Allah. Yaghlibuna janibar raja, maka lebih dia itu kepada pihak harap. Maknanya dia lebih kepada harap kepada Allah, mengharapkan Allah menerima amalnya. Maka ini orang yang maknanya dalam hatinya takut dan harap, maka dalam keadaan dia sudah sampai kepada Allah, ia lebih kepada harap. Maka apabila sahaja, kerana sesungguhnya apabila lebih dia daripada takut, maka dia akan bersungguh pada amal. Dia akan bersungguh kepada amal. Kenapa lebih takut? Ini orang yang peringkat awal. Allah Ta'ala berfirman, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami, mendatangi kami, yakni Allah Ta'ala, lanahdiyannahum subulana, nescaya Allah akan menunjukkan jalan untuk dia sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang peringkat pertengahan tadi, wasat tadi, dia akan berpindah ibadat dia daripada zahir, berpindah kepada pembersihan hati dia. Maknanya, maka sama banyak dia antara harap dengan takut. Tetapi apabila orang yang sudah sampai kepada Allah, dikatakan bahawa sama banyak mereka, zahir dia ini, dia akan jaga anggota dia. Anggota dia supaya duduk dalam taat kepada Allah, batin dia sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Maka harap dan takut itu ada bersamaan. Tetapi bagi orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak lagi melihat dirinya, dia tidak lagi melihat amalnya, dia hanya mengharapkan bahawa Allah Ta'ala menerima dia sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila dia dah buat taat, kita orang yang beriman ingat, apabila buat taat kepada Allah, bukan tugas kita berbangga. Bila kita buat taat, kita bersyukur. Orang yang buat taat, dia kena bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberi kepada aku dapat sembahyang subuh berjemaah. Alhamdulillah ya Allah, pada hari ini Engkau telah ringankan lidahku berzikir kepada Allah. Maka dia kena bersyukur. Bila sebut bersyukur ini, maknanya dia kena panjatkan kepada Allah.
zahirkan dia kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau dia berbangga, dia zahir pada makhluk. Oh, aku sudah banyak berzikir. Bukan itu. Yang sepatutnya bila kamu melakukan ibadat, kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila kamu melakukan maksiat kepada Allah, hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beristighfar, dengan berdoa, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adab kita dengan Allah Ta'ala sebagai hamba Allah. Kemudian dikatakan bahawa apabila sahaja dipandang anugerahnya, diperbaiki baik sangka pada Allah, jadi kecil dosanya pada pihak Allah. Allah sudah pandang walaupun dia buat dosa besar, tapi bila dia kembali kepada Allah Ta'ala, dia ingat Allah Ta'ala kira benda tu macam benda kecil saja bagi Allah. Allah tidak pandang benda tu besar. Maknanya apa? Maknanya macam kita contohlah, kesalahan tu kesalahan besar. Kalau satu orang guru, ada pelajar buat kesalahan, contohnya isap rokok, contoh saja, kesalahan tu besar. Tapi kalau dia isap rokok, dia ajak orang lain isap rokok, lepas tu dia buat hal lain, jadi satu kesalahan besar. Tetapi kalau dia mari jumpa ustaz tu, ustaz saya minta maaf, saya bersalah, kali saya tak mau buat lagi, maka kesalahan yang besar tu ustaz tu jadi tak nampak besar lah. Kenapa? Sebab dia minta maaf. Begitulah Allah Ta'ala maha pengasih penyayang. Mana-mana hamba yang kembali kepada Allah Ta'ala, maka dosa yang besar itu dipandangnya dosa itu kecil sahaja. Kerana apa? Kerana apabila seseorang itu sudah kembali kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menunjukkan kemuliaannya, Allah Ta'ala menunjukkan kasih sayangnya. Maka kasih sayang Allah, rahmat Allah Ta'ala itu lebih besar daripada dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Baik, lalu dikatakan bahawa maka adalah yang demikian itu sebab berbahagianya, maka membawalah dia kepada bahagia dia, tenang hati, dan dia ini merasakan bahawa hatinya tetap dengan Allah apabila dia kembali kepada Allah di atas kesalahan dia tadi. Sebab tu kita kena jadi orang yang mendatangkan rahmat. Maksud apa mendatangkan rahmat? Janganlah bila orang datang pada kita ni, orang pokok kita terus jatuh hina dia. Lepas tu kita tutup rahmat Allah. Kamu ni tak tahulah maknanya besar sangatlah dosa, besar dosa kamu ni, payah dah nak ampun ni kalau setara ni. Jangan begitu. Kalau orang mari kata bagaimana saya Ustaz, saya dulu derhaka pada ayah saya, kemudian saya tak sempat minta maaf, lalu ayah saya wafat, meninggal dunia. Kita jangan kata masuk neraka kamu, maknanya tak ada harapan dah kamu tu. Muak gitu sangat, tak boleh. Rahmat Allah Ta'ala itu besar. Walaupun ayahnya sudah wafat, dia pernah derhaka, dan ayahnya dia sudah wafat, dia derhaka pada ayah dia. Jangan kecekkan rahmat Allah. Rahmat Allah Ta'ala itu besar. Beritahu pada dia, boleh lagi ampun dosa bagaimana kamu berbuat baik selepas ayah kamu wafat. Kamu hadiahkan pahala kepadanya. Kamu mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah memaafkan dosa kamu, agar Allah jadikan ayah kamu memaafkan kamu. Begitu. Maka dikatakan bahawa inilah yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengecilkan rahmat Allah. Ada satu orang badui. Satu orang badui itu dia duduk sembahyang dalam masjid, dia angkat tangan, ya Allah, Allahumma wahamni wa Muhammada. Ya Allah, ya Tuhanku, rahmatkan aku dan juga Muhammad. Muhammadkan aku dan Muhammad. Maka doa ini tidak disukai oleh sahabat. Sahabat beritahu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pun pergi tanya pada dia, kenapa kamu berdoa Allahumma hamni wa Muhammada, rahmatlah aku dan juga Muhammad saja? Lepas tu dia kata, ya Allah Tuhanku, rahmatkan aku dan Muhammad, jangan kamu beri selain pada aku dua orang ni je. Apa kata Rasulullah? Kenapa kamu membataskan rahmat Allah? Membataskan rahmat Allah. Rahmat Allah Ta'ala itu kan besar. Jangan kamu bataskan rahmat Allah Ta'ala.
Maka Rasulullah pun mengajar sahabat sahabat bahawa menunjukkan bahawa rahmat Allah Ta'ala ni begitu besar sekali. Sebesar mana dosa manusia pun, maka rahmat Allah Ta'ala itu lebih besar lagi. Maka ada cerita yang masyhur. Cerita yang masyhur mengenai satu orang lelaki yang menangis. Rasulullah tanya pada Sayyidina Umar, siapa lelaki itu? Dia kata, apa yang menyebabkan kau bersedih, wahai Umar? Maka Sayyidina Umar khabar, aku jumpa satu orang lelaki kat luar tu, dia sedang menangis. Dia kata, menangis. Jadi aku rasa terharu. Maka Rasulullah kata kepada Sayyidina Umar, panggil dia masuk. Panggil dia, jumpa Rasulullah. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab panggil, lalu berjumpalah dengan lelaki ini. Maka bila berjumpa dengan lelaki ini, Rasulullah tanya, kenapa kau menangis? Dia mengatakan dosanya sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Maknanya, lalu bila sangat besar ni, maka Rasulullah minta dia, kalau dosa kamu besar, kamu minta ampun dengan Allah agar Allah Ta'ala mengampunkan dosa kamu. Dia kata pada Rasulullah, ya Rasulullah, dosa saya sangat besar. Mana besar? Mana besar dengan gunung dan ganang. Mana besar dengan gunung-gunung, bukit bukau sana. Besar dosa saya. Mana besar dengan bumi, Allah, besar dosa dia. Mana besar dengan langit dan bumi, besar dosa dia lagi. Mana besar dengan arasy Allah Ta'ala, besar lagi dosa dia. Bila Nabi kata mana besar, dia kata besar lagi dosa dia. Akhirnya Rasulullah bertanya, mana besar dengan rahmat Allah? Lihat sahabat ini, walaupun dia pun dosa, tetapi dia tahu apa katanya, rahmat Allah lah besar. Tengok, rahmat Allah lah besar. Akhirnya Rasulullah minta supaya dia menceritakan kepada Rasulullah apakah dosanya. Moga-moga Rasulullah boleh meminta ampun untuk pihaknya. Untuk pihaknya. Maka dia pun cerita, dia ada berkenan, dia ada tertarik dengan satu orang wanita Ansar, iaitu wanita Madinah. Bila dia tertarik dengan wanita Ansar ini, tertarik, akhirnya tapi malangnya dia tidak sempat berkahwin dengan wanita itu wafat, meninggal dunia. Maka kebetulan dialah yang menggali kuburnya. Menggali kubur, sehinggalah berlakulah proses pengkebumian kuburnya jenazah tadi. Dan selepas dikebumikan, maka baliklah orang ramai. Ketika mana orang ramai sudah balik, dia didatangi, dikuasai oleh nafsu syahwatnya. Akhirnya dia gali balik kubur tadi. Bila dia gali balik kubur tadi, akhirnya dia menyetubuhi mayat tadi. Dalam keadaan itu, akhirnya mayat tadi berkata-kata, marah pada dia, engkau ini meninggalkan aku dalam keadaan tidak berpakaian, dan juga meninggalkan aku di hadapan Allah dalam keadaan berjunub. Sehingga larilah lelaki itu. Lelaki itu, dan itulah dosa yang menyebabkan dia menangis. Lalu dalam keadaan macam itu, bila Rasulullah mendengar apa yang dia lakukan, tak terfikir pun Rasulullah sampai begitu sekali. Akhirnya Rasulullah marah pada dia. Marah pada dia, dan Rasulullah suruh dia keluar daripada Rasulullah. Maka dia pun lagilah menangis dia. Akhirnya malam tu dia bertaubat pada Allah, lalu dia munajat kepada Allah. Dia mengatakan bahawa aku sudah pergi kepada kekasihmu, Rasulullah, tetapi kekasihmu tidak menerimanya. Lalulah akhirnya Allah Ta'ala suruh malaikat memberitahu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan arti kata lelaki yang datang jumpa Rasulullah itu Allah terima akan taubatnya. Allah terima akan taubatnya, kerana Allah lah yang menerima taubat akan hamba-hambanya. Maka demikianlah kasih sayang Allah, rahmat Allah, sebesar mana dosa kamu, apabila kamu kembali kepada Allah, Allah tidak akan menolaknya. Jangan berburuk sangka Allah tak terima. Jangan. Ini kita buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berputus asa dengan rahmat Allah bermakna kita memalingkan hati kita, dan kita tidak mahu berbaik sangka dengan Allah Ta'ala. Maka ini termasuk dalam dosa. Termasuk di dalam dosa. Maka dikatakan bahawa
fa inna man arafa rabbahu istasghara fi jambi karamihi zambuhu. Maka bahawasanya barang siapa mengenal Tuhannya, barang siapa benar-benar mengenal Allah, dengan sifat Allah yang pengasih penyayang itu, nescaya kecil pada pihak sifat karamnya. Karam ni maknanya mulianya, sifat kemuliaan Allah, dosanya kecil sahaja. Maknanya kecil sahaja pada iktibar, pada iktibar, maknanya pada pandangan Allah Subhanahu wa taala itu, dosa-dosa yang besar yang kamu buat itu, kalau dibandingkan dengan sifat pemurah Allah, dibandingkan sifat kemuliaan Allah Ta'ala, maka dosa itu hanya kecil saja di sisi Allah. Maka mengatakan bahawa apabila sahaja kita ini melakukan satu dosa ataupun melakukan dosa besar, kembalilah kepada Allah Ta'ala. Dosa besar itu tetap besar, kita tak boleh menganggap kecil. Tetapi kalau kita bersungguh-sungguh bertaubat kembali kepada Allah, maka Allah akan memandang dosa itu kecil sahaja. Dari segi hukum kena faham, dari segi hukum itu tetap dosa besar. Jangan salah faham, oh tak apa, dosa itu dosa kecil saja. Dosa tetap dosa besar. Dan setiap orang yang melakukan dosa besar itu tetap di dalam kemurkaan Allah. Tetapi kemurkaan Allah Ta'ala itu akan dipadamkan. Daripada Allah murka kepada Allah tidak murka. Daripada Allah meletakkan itu dosa besar, itulah Allah tergolong daripada dosa besar. Tetapi di sisi Allah, Allah tak pandang itu besar. Kenapa? Kerana sifat Allah yang pengasih itu lebih besar daripada segala dosa-dosa besar. Maka dalam keadaan macam itu, itulah orang yang mengenal Allah, dia tahu ini sifat karam, kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan lagi, pada pihak sifat karamnya, dosanya pada intibar bahawasanya Tuhannya bersifat jawadul karam, jawadul karim, maknanya Allah Ta'ala ni sifat jawad, dermawan, lagi mulia, al-ghaffarur rahim, ghaffar maha pengampun, lagi maha menyayangi. Itu sifat Allah. Sifat Allah. Jadi di sini kita kena faham, kalau ada orang datang pada kita, kalau orang datang kepada kita itu, katakanlah dia mengadu pada kita, saya ini pernah minum arak, saya ini pernah berzina, saya ini pernah berjudi, saya ini pernah sihir orang, contoh saja ni. Saya ini dulu makan riba, saya ini pernah makan harta anak yatim. Mana contohnya? Dosa-dosa besar semua. Dosa-dosa besar. Kita tak boleh tidak boleh membuat dia berputus asa dengan Allah. Tidak boleh buat dia berputus asa dengan Allah. Satu hari ada satu orang makcik tu, dia datang. Dia pun cerita, saya jadi bila saya dengar ustaz ceramah tentang taubat, kebetulan kita ceramah tu di Masjid Abidin, dia dengar radio di rumah dia. Kebetulan ustaz cerita tu bab taubat. Jadi bila dia dengar macam tu, dia kata semenjak dia dengar tu hatinya tak tenang saja, sehingga dia minta nak jumpa kita. Dan bila jumpa, itulah pertama kali dia jumpa kita di madrasah. Dia pun ceritalah, cerita. Dia tanya, boleh ampun ke dosa saya ni? Maknanya dosa saya ni boleh ampun ke? Maknanya kalau dia melibat orang ramai macam mana? Melibat orang ramai, dia kalau melibatkan orang ramai pun boleh ampun, boleh ampun. Jadi cara dia macam mana? Cara dia kena taubat nasuha. Kena taubat nasuha. Lepas pada tu kita pun tunjuklah cara-cara dia. Alhamdulillah, selang berapa lama dia bagi tahu, jumpa balik, dia bagi tahu dia masih lagi istiqamah dengan sembahyang, sunat taubat dan bertaubat pada Allah. Mari pula tanya, terima dah Allah ni? Dulu dia tanya, maknanya Allah ampun tak dosa dia.
Ini buat dah Allah terima tak? Kena bersangka baik dengan Allah. Walau macam mana pun kena bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Selagi mana Allah memberi hayat kepada kita, selagi mana Allah Ta'ala beri kehidupan kepada kita, maka kita kena, maknanya kita kena meyakini bahawa Allah Ta'ala itu akan ampun dosa kita. Sebab apa? Kerana Allah Ta'ala itu Ghaffar, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Allah Ta'ala itu Karim, Maha Mulia. Allah Ta'ala itu Jawad, Maha Dermawan. Maknanya bukan sahaja bila sebut dermawan ni, bukan sahaja dia ini mengampunkan dosa, bahkan dia boleh tukar daripada dosa kepada pahala. Dan bila sahaja kita bertaubat kepada Allah, Allah boleh beri pahala kepada kita, kerana Allah Ta'ala tu sifat dermawan. Dan barang siapa mengenal Tuhannya, nescaya besar kerana hak sifat jalalnya, dosanya, dengan iktibar bahawasanya Tuhannya bersifat muntakim, qahar, qawiyul azim. Maka bersamaan rajaknya dan harapnya dan khaufnya, rajak, harap, khauf, takut, dalam tiap-tiap hal daripada segala ahwalnya. Dan hanya senyesah bagimu demikian itu apabila ada engkau nazar, yakni memandang bagi segala sifatnya, tiada bagi segala fi'ilmu. Baik. Maka barang siapa mengenal Allah Ta'ala, dia benar-benar kenal Allah Ta'ala, maka dia akan menganggap sesuatu itu maknanya besar, sesuatu itu besar pada hak jalalnya, jalalnya dari segi ketinggian Allah, keagungan Allah, dosanya. Kita kena mengetahui daripada kalam ini, jangan kita memandang rendah dosa. Bila kita mengenal Allah, jangan kita memandang rendah kepada dosa. Dosa yang besar tetap besar. Kerana apa? Kerana dikatakan kalau kamu kenal, hatta kalau orang benar-benar mengenal Allah, dosa kecil pun dia menganggap besar. Walau sebab apa? Dia sudah tahu kerana Allah Ta'ala tu ada sifatnya. Kalau orang itu dia kembali kepada, dia kenal Allah, dia tahu rahmat Allah. Bila orang mari kepada dia, datang kepada dia dengan menceritakan dosa dia sangat besar, maka dia tidak membataskan rahmat Allah. Maknanya maka dia akan mengajak orang bertaubat supaya ada jalan keluar. Tetapi bagi orang yang melakukan dosa, dia kenal Allah, setelah dia mengenal Allah, dosa itu dia akan anggap besar. Walaupun kecil pun rasa besar. Bagaimana kita kata, kalau sahabat Nabi tu, dosa dia tu sehalus rambut, tapi rasa macam gunung nak nampak atas kepala. Begitu gambaran dia. Kerana apa? Kerana iktibar Allah Ta'ala tu bersifat muntakim. Maknanya Allah Ta'ala tu bersifat muntakim, qahar, perkasa, sifatnya mengazabkan akan hamba dia. Dia azab hamba dia kerana hambanya buat dosa salah. Dan Allah itu qawiyun, kuat, gagah perkasa, tidak ada manusia boleh lawan Allah Ta'ala, maknanya. Dan Allah Ta'ala itu azim, agung, besar. Allah Ta'ala itu besar. Maka dalam keadaan itu bersamaan rajak dan khaufnya, bersamaan dia harap dan takut. Kalau dia buat dosa, ya, kalau dia jatuh pada dosa, dia mari takut. Kenapa dia takut? Kerana Allah Ta'ala itu bersifat muntakim, bersifat qahar, qawiyun, azim. Dan dalam waktu yang sama, pada dosa dia tu pula, dia mengharapkan Allah Ta'ala ampunkan dia, kerana dia tahu Allah Ta'ala tu bersifat Jawad, Karim, Ghaffar, Rahim. Maknanya oleh kerana sudah mengenal Allah, Allah ada sifat yang menunjukkan rahmat Allah, dan Allah ada sifat yang menunjukkan keperkasaan Allah, maka bersamaan dalam hatinya orang yang benar-benar mengenal Allah. Ini bukan bermakna dia memandang rendah pada dosa, tidak. Bahkan dia tetap dosa yang
kecil pun dia menganggap seperti besar. Kerana dia tahu Allah ada bersifat perkasa mengazab akan hamba-Nya. Dan dosa yang besar macam mana pun dia tahu Allah boleh mengampunkan dia, mengampunkan sesiapa saja, kerana dia tahu Allah Ta'ala itu Ghaffar. Jadi orang yang benar-benar mengenal Allah bersamaan dalam hatinya, takut pun ada, harap pun ada kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bersamaan dia rajak dan khauf pada tiap-tiap hal, pada segala ahwal, segala keadaannya. Dan hanya sah bagimu demikian itu apabila ada engkau nazar bagi segala sifat, apabila kamu melihat akan sifat Allah, akan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di sini kita kena faham bahawa disuruh kepada kita apabila kita mengerjakan dosa, tak kiralah dosa itu dosa kecil ataupun dosa besar, maka kita kena ada apabila kita melakukan dosa, baik dosa kecil, dosa besar, kita kena ada sifat ini. Yang pertama, kita kena merasakan bahawa dosa yang dikerjakan itu dosa, maknanya dosa yang kita kerjakan itu satu dosa yang membawa kepada kemurkaan Allah. Bila sebut buat dosa, sama ada kecil ataupun besar, kita tahu ini perkara yang membawa kepada kemurkaan Allah. Kalau kita biarkan kita berada dalam dosa, sama ada kecil ataupun besar, kita membiarkan diri kita di dalam kemurkaan Allah. Kerana Allah Ta'ala itu dia bersifat muntakim, dan dia bersifat Al-Qahar. Allah Ta'ala akan membalas mengazabkan hamba-Nya. Allah Ta'ala perkasa, tidak boleh lari daripada Allah Ta'ala. Dalam waktu yang sama juga Allah Ta'ala itu bersifat qawiyun, kuat, dan Allah Ta'ala itu azim, besar, maha besar. Maka tak boleh, kita kena memahami bahawa bila kita jatuh pada dosa, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar, yang pertama, tidak boleh kita berterusan membiarkan dalam keadaan macam itu. Apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makna itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita melakukan dosa, sama ada sebesar ataupun sekecilnya, kita kena mengingati bahawa kita tidak boleh berputus asa dengan Allah Ta'ala. Tidak boleh berputus asa. Allah Ta'ala boleh mengampunkan dosa kita walau besar macam mana pun. Walau besar macam mana pun boleh mengampuni dosa kita. Dan bila mana kita melakukan amal-amal ibadat kepada Allah Ta'ala, dalam waktu yang sama kita kena bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah memberi kita boleh melakukan ibadat, bukan berbangga. Dalam waktu yang sama juga kita ini maknanya bila kita jatuh kepada dosa, kita hendaklah cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan lagi, katanya Imam Syafi'i, falamma qasa qalbi wa daqat mazhabi, apabila rasa keras hati aku, rasa sempit mazhab aku, ja'altu raja minni li afika sullama, maka aku jadikan harap aku tangga untuk mendapat keampunanmu. Ta'azamni zambi falamma qarantahu, maka maknanya aku membesarkan dosa aku. Rasulullah, dosa aku besar sangat. Tetapi aku tahu akan bersama dengan aku bi afwika rabbi kana afwika a'zama, kerana aku tahu bersama dengan aku itu keampunan engkau. Imam Syafi'i buat dosa besar apa, tapi dia merasa satu dosa itu rasa sangat besar. Dalam waktu yang sama dia mengharapkan kemaafan Allah Ta'ala, kerana kemaafan Allah Ta'ala itu lebih besar. Fama
zilta za judin wa fadlin wa minnatin. Dan kerana sesungguhnya Allah Ta'ala itu sentiasa mempunyai sifat dermawan, sifat kelebihan, sifat memberi anugerah. Tajudu wa ta'fu minnatan wa takarrama. Maka Allah Ta'ala sentiasa memberi kepada hamba-Nya keampunan dengan sifat pemurahnya, dengan anugerahnya, dengan sifat kemuliaannya. Faya laita sya'ri hal asiru li jannatin. Guanalah nasib aku ni, adakah aku ni akan jadi ahli syurga? Uhanna, maka orang akan ucap tahniah wa imma lissa'i fa'andama, ataupun aku ini menjadi ahli sa'i, neraka sa'i, maka aku akan menyesal. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sedangkan Imam Syafi'i itu bukan ahli maksiat pun, tapi merasa harap pun ada, takut pun ada. Imma lissa'i fa'andama, aku takut aku jadi ahli neraka sa'i, nanti aku akan menyesal. Tetapi dalam waktu yang sama harap pun, adakah aku ni hal asirul jannatin, adakah aku ni masuk surga? Maka harap dan juga takut pun ada, harap pun ada. Maka dikatakan bahawa lihatlah akan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maka dikatakan bahawa bermula besar dosa tak kala dikenderai itu atas dua perkara. Pertama, bahawa besar padanya dengan besar yang ditanggungkan akan diri dia, ditanggungkan akan dia daripada taubat daripadanya dan mengekali daripadanya, dan tiada sekali-kali mencita-cita kembali kepadanya. Maka inilah dosa besar, inilah dosa besar yang mahmudah, iaitu setengah daripada alamat orang yang beriman, seperti kami katakan dia. Bahawasanya besar padanya, besar dosa tak kala dikenderai itu atas dua perkara. Yang pertama, bahawasanya besar padanya dengan besar yang ditanggungkan akan dia daripada taubat. Baik, dia kata dosa besar tadi, dosa-dosa yang kita buat ini, hendaklah satu orang tadi membawa kepada dua perkara. Apa dia? Yang pertama, dosa besar yang dia lakukan itu membawa kepada dia taubat. Mana-mana kalau dia buat dosa besar, hendaklah dia bawa dosa besar itu kepada taubat. Dan dia mengekali taubat, dan sekali-kali dia tidak bercita-cita kembali kepada dosa, maka dosa besar ini menjadi terpuji dengan sebab taubat. Jadi sikap seorang tadi nak bawa dosa besar dia macam mana? Bila dia jatuh dosa besar, yang pertama, dia menjadikan dosa besar itu sebagai jalan untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan maknanya dosa besar yang kita buat itu sebagai jalan untuk kita bertaubat kepada Allah. Jadi mungkin ada yang pernah minum arak ke, berjudi ke, berzina ke, mengambil harta yang diharamkan ke. Pastikan dosa-dosa yang kita ingat ini membawa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu yang pertama. Dan yang kedua, bertaubat dan dia mengekali dalam taubat, dan dia tidak bercita-cita melakukan dosa tadi. Ini yang terpuji, dan ini tanda dia beriman kepada Allah. Dan dikatakan bahawasanya bahawasanya taat itu manakala dikecilkan, taat itu bila dikecilkan maka besar kepada Allah. Apa maksudnya? Maksud dia, taat itu apabila dikecilkan dia besar di sisi Allah. Apabila seorang tu buat taat, dia tak rasa besar. Dia rasa taat yang dia buat tu tak seberapa kecil saja. Walaupun dia buat ibadat banyak, ketaatan dia buat banyak, tapi dia tak rasa ibadat tu besar. Dia rasa macam dia tak buat amal ibadat saja. Sebab tu Al-Imam Asy-Syafi'i ketika mana dia nak wafat, dia munajat pada Allah.
bagaimana aku nak berjumpa denganmu, ya Allah, banyaknya dosa-dosa aku, sedikitnya amalan aku. Sedangkan beliau ini, Al-Imam Syafi'i, mereka banyak ibadat. Beliau ini banyak ibadat. Tapi dia tak kata, alhamdulillah aku sudah banyak ibadat aku nak jumpa kamu. Tak, dia melihatkan bahawa dosa dia ini banyak, amal ibadat kecil. Maka siapa yang merasakan ibadat yang dia buat itu kecil, seperti dia tidak cerita ke orang, nak cerita pun rasa malu. Maknanya sebab tak seberapa ibadat dia. Maka sesiapa yang dia itu dalam taat yang dia buat tadi, dia kecil, dia memandang kecil saja, macam tak ada apa pun dia khidmat dengan Allah, maka ibadat yang macam ini besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahawasanya maksiat itu manakala dibesarkan, dan apabila orang itu buat maksiat tapi dia besar-besarkan maksiat tadi, oh saya ni biasalah minum-minum, kata dia, dengan bangga dia, lepas tu dia menganggap dia membesar-besarkan dia, maka kecillah kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa maka bahawasanya maksiat itu manakala dibesarkan ia, maka kecil kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksiat dia jangan dibesar-besarkan maksiat tadi, kerana apabila dibesar-besarkan maksiat, maka membawa kepada jauh kita daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita bila jatuh maksiat, cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama, buat dosa besar, maka jadikan dosa besar itu jalan taubat kepada Allah. Dan yang kedua, bahawasanya besar padanya dengan besar yang dijatuhkan akan dia dalam putus, akan dia dalam putus daripada rahmatnya, maka jadikan olehmu akan takut dan juga harap. Jadi apabila dia ini melakukan satu dosa, dosa besar, maka hendaklah dia ada di dalam hatinya ada dalam hatinya ada dalam hatinya dua perkara. Yang pertama, rasa takut. Yang kedua, rasa harap. Bahawasanya maksiat itu apabila dibesarkannya, maka kecillah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di bawahnya kepada jahat sangka pada Allah Ta'ala. Bila maksiat itu sudah dibesarkan, maka Allah memandang kecil pada dia. Allah maknanya, dan membawa kepada dia buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Maka inilah besar yang mazmumah. Inilah sifat yang mazmumah, sifat yang dicela. Maknanya yang memberi cedera di dalam iman. Maka di sini kena memahami bahawa ada 5 jenis dosa yang lebih besar daripada dosa yang dia buat. Dia buat dosa tu, tapi ada lebih besar daripada dosa yang dia buat. Yang pertama, dia membesarkan suatu dosa. Ada 5 jenis dosa lebih besar daripada perbuatan dosa itu sendiri. Yang pertama, membesarkan sesuatu dosa, yakni dia ini menganggap dosa itu bagus, ataupun dia bangga dengan dosa tadi, dia membesarkan dosa. Contohnya dia kata apa? dia kata pergi kelab malam sekali tak apa. Maknanya apa salahnya pergi kelab malam sekali? Kita buat maksiat sekali tak apa, kita taubat pula lepas tu. Apabila dia mengatakan demikian, maka perkataan dia yang mengatakan pergi ke kelab malam sekali-sekali itu tidak mengapa, itu lebih besar daripada perbuatan pergi kelab malam. Itu contoh saja. Maknanya itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama membesarkan dosa. Yang kedua, menganggap ringan dosa tadi. Menganggap ringan dosa tadi.
maknanya itu lebih besar daripada perbuatan dosa. Seperti dia kata apa? Dia kata tak apa, maknanya dia kata tak apa kalau kita nak berzina suka sama suka, contoh saja, maka dia menganggap itu ringan, maka menganggap ringan tu lebih besar daripada perbuatan dosa tadi. Begitu contoh dia. Maka itulah dosa yang lebih besar daripada perbuatan dosa, menganggap dosa itu ringan sahaja. Yang ketiga, ataupun contoh yang tadi kata tak apa kita curi dulu apa, nanti kita bertaubat lah, maka dia menganggap ringan. Itu banyak orang bercakap itu. Mana dia kata tak apa, benda tu nanti kita bertaubat, Tuhan ampunlah dosa kita. Nah, yang ketiga, mengekalkan diri pada mengerjakan dosa. Apa maksud mengekalkan diri pada dosa? Tak ada terfikir pun nak tinggalkan dosa. Dia buat satu dosa, dia tak terfikir pun, tidak ada niat untuk meninggalkan dosa itu. Maka perbuatan mengekalkan diri pada dosa ataupun tidak ada niat, mana besok nak buat lagi lah, lusa nak buat lagi lah, tu nak buat lagi, maka perbuatan itu lebih besar daripada perbuatan dosa. Yang keempat itu mempamerkan dosa. Tadi dia besar-besar saja. Yang pertama dia besar, yang keempat ni pamerkan dosa. Dia buat dosa. Maknanya maka dikatakan bahawa dia mempamerkan dosa. Artinya tidak melakukan sesuatu dosa dengan bersembunyi. Bahkan jelas-jelas melakukan dosa tadi. Dia pamerkan dosa. Dia boleh buat sembunyi. Tapi dia kata biar orang tahu belaka. Maknanya. Maka ini dosa maknanya yang membawa kepada besar daripada perbuatan dosa. Yang kelima, bersifat berani. Bersifat berani dalam mengerjakan dosa itu sendiri. Seperti dia kata apa? Dia kata tak apalah, saya nak minum arak. Siapa nak halang saya? Saya nak minum arak. Siapa yang nak halang saya? Saya nak minum arak. Kata dia. Maka dia bersifat berani untuk mengerjakan dosa, itu termasuk di dalam dosa yang lebih besar daripada perbuatan dosa. Maka oleh kerana itu disuruh kepada kita hendaklah memahami bahawa Allah Ta'ala itu bersifat pengampun, dalam waktu yang sama Allah Ta'ala itu bersifat qahar. Maka kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila kita jatuh kepada dosa. Kemudian dikatakan, dan sebab demikian itu wujud jahilnya pada segala sifat Tuhannya. Tuhannya Al-Muhsin, yang buat kebaikan, yang buat baik, Al-Jawad, Perdemawan, Al-Karim, yang mulia, dan berdirinya serta dirinya tadi. Dan jikalau ia arif pada Allah, kalau dia kenal Allah dengan sebenar-benarnya makrifat, nascaya sedikitlah segala dosanya. Kalau kenal Allah, nascaya dia akan tinggalkan akan dosanya, dan pada sifat karamnya, dan dia pergi kepada sifat kemuliaan Allah dan juga kelebihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi demikianlah kesimpulan apa yang kita nak kata ini, ialah apabila kita buat dosa, kita cepat-cepat kembali pada Allah, dan janganlah kita ini maknanya berputus asa dengan rahmat Allah Ta'ala, kerana rahmat Allah Ta'ala itu besar, tidak ada batasnya. Dan hendaklah kita ini menjauhkan diri daripada dosa, dan kalau kita jatuh kepada dosa, hendaklah kita cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Jadi setakat ini saja yang dapat disampaikan. Minta maaf kalau ada apa-apa maknanya. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah jadikan para jemaah yang bersama dengan kita pada malam ini diberi kekuatan untuk amal, dikurniakan taubat nasuha, dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Hari ini kita duduk rumah masing-masing,
manalah tahu satu hari kita semua berkumpul di dalam syurga Allah Ta'ala bersama ahli keluarga kita masing-masing. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Minta maaf di atas kesihatan. Alhamdulillah, walau bagaimanapun kita dapat menghabiskan pengajian kitab kita pada malam ini. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang inginkan aurat amalan harian tu, boleh WhatsApp pada nombor 0145344622 dan insya-Allah akan dipostkan nanti insya-Allah. Jadi sekadar ini saja. Wallahu alam.